Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rakyat di negara ini khususnya di Sabah menyokong penuh tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membongkar skandal rasuah dan salah guna kuasa membabitkan projek infrastruktur bernilai 3.3 bilion ringgit di Sabah. Setakat ini 5 suspek telah ditahan SPRM bagi membantu siasatan kes tersebut. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Keruak yang turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada SPRM berharap semua pihak memberikan kebebasan penuh kepada Suruhanjaya itu untuk menjalankan siasatan lanjut tanpa sebarang gangguan. Kita harus memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat penyiasatan yang lengkap. Dan sudah tentulah hasil daripada penyiasatan ini mereka akan melihat tindakan-tindakan yang selanjutnya. Kita tidak boleh membuat andaian ya, kerana kalau kita membuat andaian akhirnya nanti ia akan merosakkan siasatan, mengganggu siasatan tersebut. Jadi kita harus memberi. Dan saya yakin sungguh kita mempunyai satu pasukan penyiasat di SPRM yang profesional, yang mampu untuk menentukan agar keadilan itu dapat dilaksanakan. Datuk Saleh menegaskan demikian kepada media di Kota Kinabalu selepas merasmikan Jambori Udara Sedunia kali ke-59 dan Jambori di Internet kali ke-20. Beliau juga berkata sebarang andaian berhubung skandal rasuah dan salah guna kuasa berkenaan hanya akan merosakkan atau mengganggu siasatan yang sedang dijalankan SPRM. Sementara itu, mengulas bajet 2017, Datuk Saleh yakin Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mendengar permintaan semua pihak, khususnya rakyat di negara ini. Beliau yakin bajet tersebut akan memenuhi kehendak rakyat kerana bajet itu bertujuan merancangkan pertumbuhan ekonomi selain memastikan rakyat sentiasa menikmati kemudahan. Polis Sabah mengesahkan kejadian seorang nelayan warga negara Indonesia berumur 51 tahun cedera akibat terkena tembakan ketika memukat ikan di perairan Filipina tidak jauh dari perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Mangsa yang terkena tembakan di bahagian jari, pergelangan tangan kanan, bahu kanan dan dada kini dirawat di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sabah, Datuk Salihuddin Abdul Rahman memberitahu mangsa terkena tembakan selepas sebuah bot yang dinaiki 4 orang lelaki menghampiri bot dan melepaskan beberapa das tembakan. Rakan mangsa yang menyedari kejadian serta-merta memotong pukat tunda dengan parang dan bertindak memecut bot mereka hingga ke perairan berhampiran Pulau Tigabu, Kudat. Dan seterusnya selepas berada di perairan Kudat, mereka seterusnya meneruskan perjalanan ke Sandakan sehinggalah sampai di jeti Sandakan lebih kurang jam 7 pagi. Bila sampai di jeti Sandakan ini, mereka telah menghubungi majikan dan majikan telah datang dan mengejarkannya ke Hospital Sandakan. Datuk Salihuddin berkata demikian dalam sidang media di Bilik Mesyuarat Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah di Kepayan. Motif kejadian masih disiasat dan pihak polis telah membuka kertas inkuiri polis KEP. Rakyat luar bandar perlu merebut peluang keusahawanan yang disediakan agensi kerajaan seperti Gerak Industri Kecil dan Sederhana IKS. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, Gerak IKS dapat meneroka potensi IKS di kawasan desa negeri ini. Menurut Tan Sri Pairin, program tersebut yang dianjurkan Koridor Pembangunan Sabah SDDC menawarkan peluang-peluang perniagaan, bantuan keuangan dan insentif pelaburan serta khidmat nasihat yang wajar dimanfaat rakyat, khususnya mereka yang ingin menceburi IKS. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur berucap merasmikan penutupan Gerak IKS SDC 2016 meneroka potensi IKS Desa Tambunan dan Ranau yang diadakan di Dewan Masyarakat Tambunan. Berucap dalam majlis sama, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Pembangunan Ekonomi dan Pelaburan Sabah Sedia, Datuk Dr. Muhammad Yaakob Haji Johari berkata, program fasa ketiga ini bertujuan menarik lebih ramai pelabur dan pengusaha tempatan untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan. Gerak IKS yang diadakan selama 3 hari di Tambunan berjaya menarik lebih 800 peserta terdiri dari masyarakat setempat dan pengusaha IKS dari sekitar daerah Tambunan dan Ranau.
Seramai 362,667 rakyat Malaysia berikrar sebagai penerima organ sejak 1997 hingga Oktober tahun ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kesedaran Pendermaan Organ Kebangsaan Tan Sri Lee Lamtai, seramai 13,448 penduduk Sabah berikrar sebagai penerima organ bagi tempoh sama dan menjadikan negeri ini berada di kedudukan ke-8 dalam statistik pengikrar di seluruh negara. Tan Sri Lee bagaimanapun berkata jumlah itu tidak termasuk pengikrar baharu yang berdaftar semasa kempen jalanan sempena Minggu Kesedaran Pendermaan Organ MKPO 2016 yang berlangsung secara serentak di seluruh negara pada 8 Oktober lepas. Dan berjaya mendaftarkan pengikrar baru seramai 7,511 orang dalam masa sehari. In Sabah, throughout the 16 the districts, Sabah managed to bring in just that particular day. He brought in 992, almost about 1,000 just pledges. Tan Sri Lee menyatakan demikian dalam sidang media selepas melancarkan 6 km Fun Walk for Organ 2016 sempena Minggu Kesedaran Pendermaan Organ 2016 di Kota Kinabalu. Turut hadir Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Dr. Christina Rundi. Tan Sri Lee menyatakan walaupun statistik pengikrar derma organ menunjukkan peningkatan, namun usaha meningkatkan kesedaran dan menarik lebih ramai masyarakat menjadi pengikrar perlu dipertingkat. Ini kerana terdapat 20,774 pesakit masih dalam senarai menunggu organ kebangsaan yang direkodkan hingga Ogos tahun ini. Baik saudara, sekian dulu bahan berita N5 dari Sabah. Petang ini kembali bersama Ismail di Angkasa Puri.